kita melihat sekuat mana orang kata seorang anggota keselamatan itu menjalankan misi mereka. Pastinya mereka juga memerlukan sokongan daripada yang terdekat. Dan hari ini kita mempertengahkan bagaimana sebagai ahli keluarga, pasangan, mereka juga memainkan peranan yang cukup besar untuk memastikan bahawa mereka ni secara mentalnya bersedia untuk membawa diri mereka di tempat yang tidak dikenali untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain. Betul. Kalau awak tanya saya takkan bersedialah. Dan saya mungkin antara yang tidak akan merelakan untuk pemergian pasangan saya. Kerana kita tahu dia bukan... Jujurnya, Pak. Betul. Kalau tanya saya. Dan sebab itulah mereka ni golongan yang terpilih kan untuk menyantuni misi-misi sebegini. Sebab tu kita bawakan di studio. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama di hujung sana adalah Puan Tevani Sopiah, isteri kepada Kapten Rageswaran Maniam daripada Pertahanan Awam ataupun PASPA. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Ataupun cikgu lah ya, kedua-duanya ini. Dan juga di sebelah kiri saya adalah Puan Zalina Ibrahim, isteri kepada Juliana Elias Azlan Musa dari Pegawai Bomba Malaysia juga. Selamat pagi. Pagi. Ya. Dan kita perkenalkan di talian. Dan juga di talian kita ada Puan Masturah Mahazir, isteri kepada Lieutenant Muhammad Rizwan bin Abdul Ghani dari Pertahanan Awam. Assalamualaikum, Puan Masturah. Ya, Waalaikumsalam. Ya, boleh dengar ya suara kami. Terima kasih meluangkan masa. Kita akan berbincang sedikit sebanyaklah antara apa yang kita ni tidak tahu menjadi pasangan kepada mereka yang berjuang di lokasi dan sebagainya. Mungkin kita mulakan dulu dengan Puan Zalina. Puan Zalina, apabila yang baru-baru inilah mission SAR ini mencari menyelamat di Turki ini mungkin bukan satu perkara yang baru bagi Puan kerana selama ini memang Puan dah biasa melihat suaminya keluar negara untuk membantu dalam misi-misi bantuan. Kali ini apakah yang berbeza? Kali ni maksudnya dia pergi kat luar daripada Malaysia kan. First time dia call kat sekolah, dia cakap, Mama, nama kena pergi kat Turki. Masa tu masa berdebar-debar lah sebabnya keadaan di sana kita tak tahu macam mana. Lepas tu keadaan sana pun masih dalam gegaran lagi kan. Betul. Tapi dia kata nak kena kemas-kemas dah, nak pergi malam ni terus pergi. Maksudnya bangga tu bangga sebab dia jiwa penyelamat dah ada dalam diri dah sebati sebab dia dalam bahagian operasi Selangor kan. Lepas tu dia kata tak apa, pergi je lah. Kita doakan pergi selamat, pempulang selamat. Tapi first day kat sana dia susah jugalah nak kontak kan sebab dia pergi sana terus pergi operasi terus. Pergi transit, pergi sampai-sampai terus ke operasi. Dia kata dalam sehari dua tu memang takut nak call ke apa-apa, susahlah dia kata sebab kat sana takut nak dapatkan data ke semua susah dia kata. Jadi sana pergi tu dulu, pergi buat kerja dulu dia kata. Lepas tu dah dalam hari second day tu baru dapat video call lah. Dia kata keadaan sana memang masih gegaran lah tapi dia orang bukan dalam bangunan, dia orang ditempatkan dalam kemah. Untuk penempatan. Untuk penempatan. Okey, jadi dah ambil sedia maklum semua butiran duduk di mana, kat mana masa tu tak dapat apa-apa. Tak tahu lagi. Okay. Dah dapat call daripada dia tu baru dia tahu cakap keadaan di sana macam mana. Okey, baik. Puan Tevani, kalau kita nak kongsikan, kalau ini cerita daripada Puan Zalina. Apabila tahu sahaja, sebab ini bukan kali pertama Kapten pergi untuk misi sebegini. Tahu tu memang dah redha untuk membenarkan ataupun masih ada lagi perbincangan? Tak boleh ke pergi kalau tak pergi kali ini ke macam mana? Tidak. Masa saya terima panggilan tu, saya tidak dapat jawab panggilan daripada suami saya sebab saya sibuk di sekolah. Selepas tu saya terima 2 pesanan daripada suami saya bahawa beliau nak ke Turki. Lepas tu saya dah rasa gelisah, dah risau dah. Alamak, tak dapat bersemuka pada suami sebab sebelum hari kedua hari sebelum tu beliau berada di JB. Untuk operasi banjir. Operasi banjir di sana, ya betul. Kami tidak dapat bersemuka dengan suami. Tak berjumpa langsung? Tak berjumpa langsung. Sampailah ke momen berangkat? Ya. Wow. Okey. Masa saya pulang dari sekolah, beliau sudah pun berangkat ke KLIA. Memang rasa gelisah. Memang tiada masa untuk menyiapkan minda kita sendiri kan bila nak keluar untuk mission sebegini. Baik, Puan Masturah yang berada di talian. Ialah melihat situasi di Turki dan sebagainya, gempa bumi, kita memang takut ada gempa bumi susulan dan sebagainya. Dan bila dapat berita yang Lieutenant Muhammad Rizwan ni akan ke sana, bagaimana perasaan Puan? Saya dapat tahu pun last minute lah. Pagi saya dapat tahu daripada suami dan malam dia dah akan bergerak ke sana. Memang perasaan tu macam-macam lah, bercampur macam-macam lah. Berat hati juga
sedih tu tetaplah sedih sebab kita tahu keadaan bencana kat sana macam mana kan. Ya. Lepas tu risau, tapi dalam masa yang sama saya tetap bagi semangat dekat dia, tetap happy. Adalah juga happy jugalah untuk dia kan sebab dia antara yang terpilih lah. Ya, antara yang terpilih, tetapi bagi kali ini juga sangat kata besar ataupun berbeza bagi Puan, kerana kita fahamkan Puan juga berbadan 2 ya sekarang. Ya, betul. Saya sedang pregnant lah sekarang 5 bulan. Oh. Jadi 5 bulan. Jadi orang kata apa, dia punya berdebar emosi kan? Emosi tu kadang tak berapa nak stabil lah. Jadi terpaksa berlapang dada. Rela ke sana kan. Ya, tapi itulah saya nak berikan penghargaan kepada kaum isteri ni, golongan ibu ataupun mereka yang menjadi tulang belakang di sebalik hero-hero kita yang dipilih untuk pergi ke sana, kerana ketiga-tiganya melampirkan senyuman ketika ditemu bual, ditanyakan pengalaman ini, walaupun kita tahu dalam hati ni lain perasaannya kan. Hanya kalian je yang tahu. Tak pernah ada terlintas untuk rasa macam tukar dengan orang lain tak boleh ke kalau misi kali ni, Puan? Tapi tu macam saya cakap tadi lah, jiwa penyelamat tu dah sebati dengan dia. Macam yang terbaru-baru ni kan Batang Kali. Dia pun pergi. Masa tu lagi lah. Dah pergi-pergi tu 4 hari tak balik. Kita ni macam mana papa kat sana? Macam mana papa kat sana? Tapi merelakanlah sebab dah tu tugas dia. Kita menerima tanggungjawab pasangan kita. Baik Puan, bila kita menyentuh tentang kita nak memahami suami kita ni, memang kita faham. Kita berkahwin dengan dia, kita tahu apakah what's at stake, apa yang bakal kita tepuhi. Tapi untuk memastikan anak-anak kita ni faham, itu adalah satu dimensi yang berbeza. Tak semestinya dia faham mana papa pergi, kenapa dia hilang berhari-hari. Dia bagaimana untuk memberikan satu pemahaman kepada anak-anak ini, penugasan bapanya yang mungkin sangat mencabar, ada risiko. Macam mana bagi anak tu faham? Bagi saya lah, untuk sebabnya anak yang daripada anak sulung lagi, yang saya first kahwin, mengandung anak 7 bulan, dia dah kena pergi ke Indonesia. Allah. Masa tu baru 7 bulan. Saya cakap, ya Allah, kena tinggal ke macam ni sebab kita baru kahwin. Macam tak tahu lagi keadaan dia macam mana. Jadi masanya anak tu dah terbiasa. Anak dah biasa. Anak dalam perut tu dah kena tinggal gini-gini. Macamnya kita dah maksudnya dah tering. Papa bahagian operasi, masanya kadang tak tentu. Dia balik, anak-anak tengok, papa ada. Lepas tu tengok pagi, papa gimana? Cakap, papa dah tak ada, dah 3 pagi tadi dah keluar, dah ada anak runtuh gini-gini. Anak macam, papa pergi operasi. Lepas tu yang kecil pula, kalau nak pergi kursus pun kadang-kadang dia tak tahu pun, papa tak bagi tahu pun dia bahawa dia nak pergi kursus ke, nak pergi attend mana-mana kan. Demam. Tapi sekarang sebab dah terbiasa, jadi dia, okey, papa saya ni operasi, dia orang pun redo. Papa tak ada ni, papa pergi operasi. Macam itu. Anaknya berapa orang? 4. 4 orang. Puan Tiffany? Saya seorang je. Sebab yang seorang ni pasti yang manja kan? Ya, betul. Macam dia mana fahamkan? Anak bapa. Anak kesayangan bapanya. Sentiasa saya tabahkan dia. Saya mula menunjukkan gambar-gambar apabila beliau menghadiri operasi. Dan dia juga rasa bangga. Bapa keluar dalam televisyen. Hero. Ada kalanya dia sediakan surat. Jadi kalau surat tu apa yang dia tulis untuk hero, papanya? bapa saya seorang hero. Dia sering kala menulis mesej-mesej ringkas untuk bapa. Sebagai seorang ayah ni mesti perasaan tu macam. Mestilah. Kan? Kita buat something untuk anak-anak juga kan, bukannya untuk negara kan. Puan Mastura ni anak kelahiran yang keempat insya-Allah nanti ni. Komunikasi di antara puan bersama dengan suami pada ketika ini nak tunjukkan dengan anak-anak tu macam mana? Komunikasi. Kalau dalam masa operasi ni memang jaranglah berkomunikasi dengan dia. Sebab sana pun line tak berapa ada kan. Kadang-kadang dapat tu berebutlah anak-anak semua nak cakap dengan abah mereka kan. Tapi sepanjang 2 minggu ni boleh kira lah berapa kali saja yang boleh cakap dengan dia. Tak orang kata apa, tak dapatlah update yang terkini tu kurang lah. Itulah kehidupan yang seorang pasangan kepada seorang anggota keselamatan di luar sana perlu ialah biasakan diri. Dan akhir sekali mungkin kita terus nak mengetahui lah, saya sebagai seorang wanita, saya tak boleh nak bayangkan kehidupan ataupun mindset puan-puan sekalian, kerana dia difahamkan bila apabila pasangan dia bekerja dalam satu
penugasan yang serius, yang besar tanggungjawabnya, yang ada risikonya. Kita dalam hati pun kena bersedia, ready for anything. Jadi bagaimana Puan menguatkan minda anak-anak supaya faham penugasan, beri sokongan pada masa yang sama, reda dengan apa yang terjadi pada ketika itu. Dalam apa jua sekalipun keadaan. Macam mana merelakan diri ni Puan? Pada saya lah, sebab kita dah tahu skop tugas dia. Dia pergi pun atas urusan kerja dan itu kerja dia dan tugas dan tanggungjawab dia. Kita sebagai isteri dan anak-anak ni mendoakan keselamatan dia. Dalam satu situasi juga kita akan merelakan. Sebabnya kadang-kadang dia operasi banjir, tanah runtuh, pergi penyelamatan mati lemas, semua. Maksudnya risiko-risiko yang dia pergi tu memang setiap langkah dia keluar daripada rumah tu, kalau dia cakap pergi operasi, memang ada risiko yang akan dia tanggung. Kita macam dah set kat minda, ya Allah selamatkanlah dia, pergi balik selamat, tapi dalam satu waktu yang sama kita kena hadapi benda tu, kita kemungkinan benda-benda yang sebaliknya berlaku tu kita lillahi ta'ala kena reda. Wow. Tempat-tempat lokasi orang lari, mereka lah yang barisan hadapan yang berada di sana. Puan Tivani bagaimana menguatkan diri dan juga sama anak? juga Puan, seperti mana Puan kongsikan tadi, saya sentiasa tabahkan hati, sentiasa berdoa atas keselamatan suami saya sentiasa dijaga. Rasa bangga apabila... Ya, memang betul. Rasa bangga, pada masa yang sama rasa gemetar dan risau juga Puan, akan keselamatannya. Petang ni kabarnya akan pulang sekejap saja lagi. Dalam 2 jam. Betul. Kalau dia kesempatan nak bercakap sesuatu kepada suami dengan misi kali ini, Puan Tivani, apa yang Puan nak sampaikan? Misi selepas selesai pulang nanti ni, apa yang Puan akan... Kami nak raihkan bersama sebab baru habis sambutan hari kelahiran saya. Saya tidak dapat bersama dengan suami saya. So selepas beliau balik, saya akan sambut bersama. Puan Mastura, kalau berada di talian bersama kita mungkin mendengarkan juga, saya percaya ini antara luahan-luahannya juga. Kekuatan ini sebenarnya kalau nak dikongsikan kepada keluarga, kepada anak-anak, yang biasanya kalau nak disampaikan kepada suami, apabila kali pertama bertemu tu, apa yang akan disampaikan Puan? Macam saya dah 13 tahun berkahwin. Start dari kahwin pun memang dah tahu skop tugas dia, dah terbiasa ditinggalkan. Sebenarnya saya dengan suami PJJ. Dia di Penang, saya di Perlis. Jadi dah biasa sebenarnya, dah tak berjumpa kan. Lama, dalam masa yang lama tu dah biasa. Tapi untuk misi kali ni memang agak sedih, risau. Memang risau lah sebab kita tahu bencana macam mana kat sana, keadaan bencana kat sana. Tambah bila tengok dalam social media, banyak yang perkongsian sebenarnya yang nampak macam sangat-sangat teruk. Jadi kita dekat sini memang cuma mampu berdoa lah kan. Lepas tu untuk suami, selamat pulang lah ke tanah air. Semoga sihat selalu. Dah tahu jantina, dah beritahu suami tu belum tu jantinanya? Belum. Belum lagi surprise nanti ya. 5 bulan dah tahu dah kan. Apa pun kita memang rasa betul-betul terinspirasi lah kekuatan yang ditampilkan, ditunjukkan oleh puan-puan sekalian. Saya rasa saya sebagai seorang isteri tak boleh kuat macam ni, tak boleh. Saya tak terima. Betul. Jadi samalah macam saya tadi kan. Samalah sebenarnya. Dah dengar macam seram. Cikgu terima kasih banyak-banyak. Puan Mastura terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Selamat menyambut kepulangan yang dinantikan ini. Sekejap saja lagi 2 jam Kita sama-sama lah. Untuk pulang selepas 2 minggu. Melindungi dengan misi, kerana percayalah ini misi yang paling mulia dalam membantu bukan sahaja kita tapi saudara-saudara kita yang berada di luar negara.